Hai, anda bersama kami di Amans. Hari ini Realme telah menghantar sebuah lagi kotak peranti telefon pintar mereka, iaitu Realme X7 Pro. Ini merupakan peranti kelas mercu mereka untuk tahun 2021 ini di Malaysia. Pertama sekali kita akan lihat rekaannya. Jika anda kenal dengan peranti Realme, maka anda akan sudah biasa dengan rekaannya yang lebih kepada flat, tiada corner yang tajam, dan sudah tentunya rekaan panel tepi ni dipanggil 2.5D curve design. Apa yang kami sukakan mengenainya adalah panel belakang yang cukup berkilat dan warna-warni, hampir sama seperti baru saja dilancarkan Oppo Reno 5. Perkataan ini agak mengganggu kami sendiri apabila melihatnya, iaitu slogan kata dare to leap daripada Realme kebanyakannya akan meletakkan jenama sahaja, yang mana Realme turut menyertakannya di bahagian atas kecil seperti ini. Namun ianya bukan taste kami sendiri secara jujurnya. Baiklah, apa yang anda akan dapat lihat di sini adalah desainnya hampir sama seperti OnePlus, Oppo kalau tak silap, dan juga Vivo. Kami cakap begitu kerana rekaan kameranya hampir sama sahaja dan cukup minimalis. Kemudian sudah tentunya ini adalah peranti kelas mercu, maka tiada lagi 3.5mm headphone jack. Di bahagian bawah terdapat hanya USB Type-C untuk pengecasan pantas, kemudian pembesar suara dan juga slot untuk SIM card. Kemudian di bahagian atas tiada apa-apa melainkan mic untuk noise cancelling ataupun untuk merakam video. Baiklah, kita akan bergerak pula pada bahagian hadapan, yang mana ianya menggunakan skrin sebesar 6.55 inci. Pada hemat kami sendiri, kami rasakan bahawa ianya sangat besar. Jika kami bandingkan bersama dengan iPhone 12 Pro Max, maka ianya hampir sama saja ukuran skrin ataupun ukuran peranti ini sendiri. Skrin yang digunakan di sini adalah skrin yang berlubang, di mana anda boleh lihat pada bahagian atas kiri merupakan kamera hadapan sebesar 32MP ini. Namun apa yang kami suka adalah anda tidak akan lihat dagu yang tebal di bahagian bawah, sisi ataupun atas. Kerana ini merupakan skrin sejenis AMOLED, maka anda akan lihat ianya akan lebih cantik dan juga lebih kemas. Tidak lupa juga, seperti mana-mana peranti kelas mercu, ia turut menyokong kadar segar semula sehingga 120Hz. Ini merupakan peranti ataupun skrin yang premium untuk anda dapatkan pada masa ini. Cumanya perbezaannya adalah kali ini Realme telah menggunakan skrin sejenis AMOLED berbanding IPS mereka yang lain yang boleh dikatakan agak murah untuk peranti kelas pertengahan. Kita akan bergerak pula pada bahagian chip pemprosesan ataupun yang membuatkan peranti ini dipanggil sebagai peranti kelas mercu daripada Realme, iaitu ianya menggunakan chip pemproses daripada MediaTek yang dipanggil Dimensity 1000 Plus. Ini adalah peranti yang akan lawan Snapdragon 865. Jika anda melihat peranti mereka sebelum-sebelumnya, kebanyakannya menggunakan chip pemproses Snapdragon. Tetapi bermula daripada tahun lepas, mereka telah pun mula beralih kepada chip MediaTek ataupun Dimensity yang baru ini. Namun, ia tidak mengecewakan jika dilihat ia adalah nombor 2 daripada Snapdragon, kerana pada penanda aras yang dikeluarkan oleh Antutu, ianya berada hampir sama seperti Snapdragon 865. Namun, kita akan bandingkannya bersama Snapdragon 888 di masa akan datang. RAM yang disediakan di sini adalah 8GB. Untuk mereka yang suka multitask, ini adalah sangat mencukupi. Kemudian storan dalaman 128GB. Baiklah, kami sudah pun ceritakan mengenai skrin hadapan yang cantik 120Hz, kemudian rekaannya yang warna-warni dan juga melengkung, chip pemproses 1000 Plus daripada MediaTek, tetapi untuk perisiannya masih lagi menggunakan Android 10. Walaupun ia menjalankan Realme UI 1.0, anda tidak akan dapat lihat perbezaannya daripada sebelum ini ataupun kelas pertengahan kepada kelas mercu. Apa yang kami pasti, ia masih lagi belum terkini seperti menggunakan Android 11 yang ada pada Oppo Reno 5 itu sendiri. Namun seperti biasa, untuk pandang pertama ini kami lihat ia dapat memberi prestasi yang sungguh baik dan juga 120Hz membantu untuk melihat kesemua aplikasi yang dibuka berjalan dengan lancar. Kita akan bergerak pula pada bahagian kamera, di mana peranti ini menggunakan sensor sebesar 64MP, 8MP untuk ultra lebar, 2MP untuk makro dan 2MP lagi adalah untuk kedalaman gambar seperti biasa ataupun dipanggil portrait. Antara fungsi-fungsi yang ditawarkan di sini adalah filter yang lebih menawan seperti Sky Blue, Portrait AI, ataupun memfokuskan beberapa lagi filter yang memfokuskan kepada color daripada peranti yang menyertakan filter ataupun preset biasa sahaja. Keupayaan untuk merakam video pula tidak mengecewakan untuk peranti ini kerana ia turut menawarkan rakaman 4K sehingga 60fps. Namun, apa yang baru yang kami lihat adalah ia turut menawarkan Ultra Night Mode untuk merakam video. Dan kita akan lihat bagaimana ia mampukah untuk merakam video mode malam sama cantik seperti peranti-peranti yang lain. Baiklah, kapasiti bateri 4500 mAh memangnya besar untuk peranti kelas mercu, bukan?
Tetapi bagaimana pula dengan pengecasnya? Adakah ianya pantas untuk mengecas penuh kapasiti bateri seperti ini? Anda tidak perlu risau kerana Realme turut menyertakan Super Dark Charge yang mana menggunakan voltage sehingga 65 watt. Sepantas manakah pengecasan Realme ini? Menurut mereka, ia dapat mengecas penuh peranti ini dalam masa 35 minit sahaja daripada kosong sehinggalah 100%. Itu adalah berita baik untuk anda yang sukakan pengecasan pantas di dalam kotak. Dan Realme tidak menjualnya secara berasingan. Kemudian kita akan lihat pula pada bahagian security di mana Realme turut menyertakan imbasan cat jari di bawah skrin, bukan lagi di bahagian sisi kanan yang biasanya ada pada peranti kelas pertengahan mereka. Dan jika anda tidak mahu gunakan imbasan cat jari di bawah skrin, boleh sahaja gunakan imbasan wajah yang menggunakan kamera hadapan 32 megapiksel ini. Jadi apakah pendapat anda mengenai Realme X7 Pro ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Buat masa ini kami belum lagi menerima harga rasmi peranti ini. Sila layari ke Amazon.my. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye!